Pinjaman perumahan swasta. Okey, Assalamualaikum kepada anda semua. So pada video kali ini saya akan berikan informasi kepada anda berkenaan dengan topik pinjaman perumahan swasta dan apa yang anda perlu tahu, syarat kelayakan bagi anda untuk memudahkan anda mendapat pinjaman perumahan swasta. Semuanya ada di dalam video ini dan pastikan untuk anda tengok video ini sampai habis kerana saya pasti ada banyak input ataupun info yang anda boleh pelajari daripada video ini. Okey guys, tapi sebelum tu jika anda meminati topik-topik kewangan, pastikan untuk anda klik butang like dan hit butang subscribe bagi mendapatkan info lanjut berkaitan dengan topik-topik kewangan daripada channel YouTube kami. Okey guys, apa tunggu lagi? Jom. Pinjaman perumahan swasta. So pada kali ini saya akan berikan informasi berkenaan dengan pinjaman perumahan swasta dan apa yang anda perlu tahu. So pinjaman perumahan swasta ni untuk siapa? So ianya adalah khusus untuk pekerja dalam sektor swasta, juga mereka yang bekerja sendiri ataupun yang mempunyai pendapatan komisen. Sebab ada satu lagi pinjaman kerajaan ataupun LPPSA, yang itu anda boleh tengok info lanjut di dalam video description di bawah. Okey, untuk pinjaman perumahan swasta, margin adalah sebanyak 90% ataupun 100% bergantung kepada syarat kelayakan. Yang 100% ni syarat yang antara syaratnya adalah gaji di bawah RM5,000 dan juga untuk rumah pertama. Itu adalah antara syarat untuk bagi mendapat pinjaman sebanyak 100%. So pinjaman daripada mana? Pinjaman adalah daripada institusi perbankan di Malaysia lah. So ada banyak bank yang ada di Malaysia. Hampir semua bank menawarkan pinjaman perumahan. Biasanya local bank seperti Maybank, CIMB, Public Bank dan lain-lain tu mereka memang menawarkan pinjaman perumahan, tapi setiap bank tu mempunyai kelayakan yang berbeza-beza yang anda perlu tahu. So kat sini saya ada kepada mereka yang nak dapatkan pinjaman sebanyak 100% lo, anda boleh mendapat pinjaman sebanyak 100%, tak ada masalah. Saya berpengalaman sebagai ejen hartanah berdaftar, memang biasa uruskan pinjaman sehingga 100% kepada pemohon lah. So anda boleh tengok skim rumah pertamaku di dalam video description di bawah. Saya ada sertakan semua info yang anda perlu tahu berkaitan dengan pinjaman 100% loan. So semua anda boleh dapatkan di bawah. So make sure kalau anda nak dapatkan info lanjut berkaitan dengan pinjaman 100% loan, anda boleh tengok dalam video description di bawah. Apakah syarat kelayakan pinjaman perumahan swasta? So pekerja swasta, actually kalau pekerja kerajaan pun anda masih boleh mendapatkan pinjaman perumahan daripada bank lah. So purata gaji dalam 3,000 ke atas. Sebab ada setengah bank tu dia cuma boleh proses pinjaman apabila gaji melebihi 3,000 dan ke atas tu, ada setengah bank lah. So kalau anda guna skim rumah pertamaku, kebanyakannya adalah purata gaji dalam 2,000 ke atas. So kalau gaji bawah 2,000 ni memang kebiasaannya agak susah sikit walaupun untuk rumah murah. So sebab mungkin saya tak pasti, saya bukan orang bank, tapi ada beberapa kawan banker saya yang bagi tahu bank ni bila history sebelum ni ada, apabila mereka finance rumah bagi mereka yang bergaji 2,000 dan ke bawah, ada kemungkinan yang rumah tu tak boleh dibayar. So disebabkan itu mereka limitkan lah, kalau nak beli rumah kena gaji 2,000 ataupun 3,000 ke atas. Lagi besar lagi bagus lah. So kepada mereka yang bergaji agak kecil tak ada masalah, anda pun boleh tengok dalam video description. Saya ada sertakan informasi kepada anda kalau anda nak beli rumah walaupun gaji kecil. So sekali lagi saya nak remind yang pekerja dalam sektor kerajaan pun boleh membuat permohonan pinjaman perumahan swasta ni lah, maksudnya pinjaman daripada bank-bank tempatan. So nak mohon walaupun kerja kerajaan tak susah, anda boleh pergi ke mana-mana local bank, dan walaupun anda kerja kerajaan, anda pun boleh membuat permohonan sehingga pinjaman sehingga 100%, tak ada masalah. So kat sini DSR ni adalah debt service ratio. So debt service ratio ni dia akan ambil kira gaji bersih anda, komitmen bulanan yang ada dengan bank. Biasanya ada siklus report lah. So daripada komitmen dan juga gaji anda boleh kira kelayakan ataupun maksimum pinjaman perumahan anda. So penting untuk anda kira DSR ni. So sebab
bila tahu anda punya maksimum kelayakan, barulah anda boleh beli rumah berdasarkan kepada kelayakan tersebut lah. Sebagai contoh, jika maksimum ataupun maksimum loan anda adalah 300,000, so lebih baik beli rumah yang berharga 300,000 dan ke atas. So boleh tengok di dalam video description di bawah berkenaan dengan info lanjut cara pengiraan DSR ataupun debt service ratio. Okey, ada beberapa syarat lain bagi memudahkan anda membuat pinjaman. Yang pertama sekali adalah ada saving, membantu anda untuk membuat simpanan. So berapa saving tu 10% daripada jumlah pinjaman. Contoh anda nak pinjam rumah berharga 200,000, kalau anda ada saving 20,000 memang sangat-sangat membantu, terutama sekali dalam aspek scoring lah. So maksudnya anda boleh provide saving 10% daripada harga rumah yang anda nak beli tu. Biasanya bank akan lagi suka lah. Maksudnya seseorang ni dia nak pinjam duit dengan dia dan dia ada tabiat menyimpan yang baik. So bila seseorang tu ada tabiat yang menyimpan yang baik tu, maksudnya bank nampak yang dia ni mampu untuk membayar balik pinjaman yang telah dipinjamkan. So ada pendapatan sampingan pun boleh membantu untuk membuat pinjaman ataupun simpanan. So tengok info lanjut dan tips di bawah bagi tips untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Ada lagi beberapa syarat lain seperti security report, ataupun jika anda ada pinjaman dengan bank sebelum ini, sebagai contoh pinjaman kad kredit apa semua, make sure semua tu kena clear, ataupun PTPTN pun anda kena clearkan. Maksudnya tak ada apa-apa tunggakan, sebab bila ada tunggakan ianya akan menyusahkan anda dan pihak bank bagi mendapatkan pinjaman. Okay guys, sampai sini saja video kali ini, dan saya harap informasi daripada video kali ini mampu memberikan anda pencerahan berkenaan dengan cara untuk membuat pinjaman daripada perbankan ataupun bank-bank di Malaysia. So saya harap video ini memberi anda sedikit manfaat dan informasi berkaitan dengan cara untuk membuat pinjaman bank lah, terutama sekali bagi pembelian rumah. So mohon untuk anda like video ini, klik butang share, dan jika anda meminati topik-topik berkaitan dengan keuangan, tambah income dan lain-lain, jangan lupa guys untuk klik butang subscribe dan klik butang loceng ni bagi mendapatkan info lanjut ataupun video terkini daripada channel YouTube kami. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.